Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tazkirah kali ini kita mengupas lagi tentang amalan-amalan di bulan Ramadan ataupun beberapa Ramadan FAQ yang boleh kita raih manfaat insya-Allah sebelum, atau mudah-mudahan sebelumlah kita dengar ini, sebelum masuknya bulan Ramadan insya-Allah. Antara soalannya, apakah cara terbaik untuk saya menghayati bulan Ramadan dan menambah amalan di dalamnya? Soalan yang sangat baik. Bagi jawapannya ialah Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan diturun padanya Al-Quran, okay, sebagai petunjuk dan pembeza antara hak dan batil. Sadaqallahu azim. Jadi kerana bulan Ramadan adalah bulan yang di mana diturunnya Al-Quran, maka sesuai dengan bulan ini Al-Quran menjadi tempat kita menghayatinya. Bulan Ramadan itu biarlah kita, kalau tak biasa baca Al-Quran, kita biasa. Kita tak berjinak dengan Al-Quran, kita mula berjinak dan sebagainya. Antaranya boleh kita berusaha membanyakkan amal baik dengan tujuan mengukuhkan keimanan dan mendapat keredaan Allah juga. Yang kedua, mempertingkatkan ilmu melalui pembacaan dan pengkajian Al-Quran serta mempelajari sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh menerusi sekarang banyak masjid-masjid buat online programs ataupun online kuliah. At least jangan lepas satu hari daripada bulan Ramadan daripada menonton atau mendengarkannya. Okay? Kalau di Masjid Istighfar, insya-Allah bulan Ramadan kita akan cuba lakukan tilawah live, bukan tadarus tetapi tilawah, di mana saya buka 4 muka surat, awak pun buka Al-Quran dekat rumah, kita baca bersama-sama. Ya, insya-Allah. Kita cuba banyakkan, tak dapat khatam tapi at least biarlah Ramadan ini di rumah, tak ada masalah kita dalam membaca Al-Quran. Dan nantinya selepas bulan Ramadan ataupun selepas circuit breaker ataupun fasa episod wabak ini telah pergi, kita dah kebiasaan membaca Al-Quran di rumah atau di mana-mana, insya-Allah. Yang ketiga, menghayati nilai murni yang ditunjukkan dalam Al-Quran, terutama dari sudut akhlak. Kerana Rasulullah SAW akhlaknya hulu Quran, akhlaknya akhlak Al-Quran. Jadi jadilah seperti baginda SAW, mempunyai akhlak Al-Quran, maksudnya melakukan segala yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangannya, mentaati ibu bapa, baik dengan jiran dan sebagainya. Jadi kita Ramadan kali ini mungkin tak boleh keluar rumah, tetapi jiran kita masih ada, boleh buat baik dengan jiran. Misalan saya work at home ni, work from home, jiran buka lagu kuat, lagu kita tak biasa dengar, lagu Cina kita tak biasa dengar, tapi tak ada masalah kerana kita baik dengan jiran, jadi tak ada isu, tak ada isunya. Anak-anak pun suka, tak ada masalah. Tapi kalau ada isu dengan jiran, menjadikan sikit je tak suka, sikit tak suka. Jadi penting relation dengan jiran itu baik, ya. Wallahu a'lam. Seterusnya, tingkah laku kita sebagai orang yang beriman harus mencerminkan akhlak mulia yang diajarkan di dalam kitab tersebut, kitab Al-Quran. Okay? Penghayatan bulan Ramadan dan Al-Quran tidak terbatas dalam lingkungan solat dan puasa sahaja. Malah lebih daripada itu, kita mesti menghayati dalam setiap aspek kehidupan seharian dan melahirkan dalam tingkah laku, pertuturan dan gerak hati. Jadi 3 perkara. Jadi antaranya adalah bukan saja kalau yang tak biasa pegang Al-Quran, pegang, tak biasa dengar, tak biasa baca. Jadi sebagai permulaan, mudah-mudahan 30 hari bulan Ramadan, at the end of Ramadan, kita dah cinta kepada Ramadan. Kerana masyayikh kita mengatakan Al-Quran yahtaj ilal hub, Quran itu memerlukan cinta. Kalau cinta, kerana kau segalanya boleh. Kerana bukan corona kau ku jadi begini, bukan. Tapi kerana cinta kepada Al-Quran, aku jadi sebegini. Aku jadi tak boleh lepas, nak baca, tak baca nak dengar. Macam kalau kat Mesir tu, semua kedai dia buka Al-Quran. Jadi kita masuk, kita pun naik suka, naik syok. Tapi kalau kita sibukkan telinga kita dengan benda-benda yang haram, sibuk mata kita dengan benda yang haram, sibuk mulut kita dengan benda yang haram, sibuk jari jemari forward benda yang tak bermanfaat dan berfaedah, maka itu akan menjadi akhlak kita. Jadi biarlah akhlaknya akhlak Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Seterusnya,
Saya ingin solat tarawih kita dah bincangkan bagaimana caranya pada video yang lalu. Ada sebuah hadis tentang solat tarawih ni ataupun perbanyakkan beramal pada malam-malam Ramadan. Hadis yang bermaksud adalah Rasulullah SAW sangat suka cita menganjurkannya supaya beramal di malam-malam bulan Ramadan. Hanya baginda itu tidak menganjurkannya dengan keras. Baginda SAW bersabda, sesiapa yang menunaikan ibadah solat pada malam-malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata kerana Allah SWT, nescaya diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang lalu. Sesungguhnya kita mempunyai dosa yang begitu banyak sangat dosa kita. Jadi memang satu satu keperluan untuk diampunkan dosa-dosa kita. Jadi senang untuk kita masuk syurga Allah SWT. Jadi perbanyakkan beribadah ataupun ibadah solat malam, yakni qiyamul lail ataupun solat tarawih, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, solat witir pun kita sudah ceritakan pada video yang lalu. Okey. Saya mendengar seorang ustaz menyebut kelebihan solat malam yang dinamakan solat tahajud. Apakah solat itu dan bagaimana saya boleh melaksanakan ia? Okey, solat tahajud dianjurkan selepas tidur. Kita dah ceritakan. Nak tidur boleh, tak tidur boleh, tapi sebaiknya tidur lepas tu bangun pasal qiyamul lail sebelum tiba waktu subuh. Jadi selepas solat Isyak sampai waktu subuh, kalau kita tertidur, kita bangun, boleh melakukan solat tahajud. Ia boleh dilakukan sebanyak 2 rakaat ataupun paling banyak tak pasti berapanya, 11 mungkin, 8 agaknya. Kalau masjid biasa buat 8 rakaat. Tapi biasanya 2 rakaat dipisahkan dengan 1 salam. Jadi 2 rakaat macam solat subuh tanpa doa kunut lah. Okey. Allah berfirman, pada sebahagian malam bersolatlah tahajud kamu sebagai satu ibadah tambahan. Jadi kalau mampu buat. Jadi dah sekarang ni kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan ni, biasakan bangun pukul 5. Bangun pukul 5, solat tahajud 2 rakaat, wirid sampai waktu subuh, ataupun nanti dah nak sahur, biasakan. Tapi sekarang ni biasakan. Jangan tunggu 10 malam terakhir, tak terbuat nanti, rugi. Ya. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sering mendengar tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Apakah perlu saya beribadah pada malam tersebut? Kalau iya, bagaimana? Jadi penanya bertanya tentang Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Adakah kamu tahu apakah malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi maksudnya satu ibadah pada malam tersebut is equivalent to pahala ibadah dalam 1000 bulan. Mana kita sampai 1000 bulan? 1000 bulan ni dalam 56 years, 80 plus years. Kita nak kena kira nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Para ulama berselisih pendapat tentang masanya Lailatul Qadar. Kita telah bincangkan perkara ini pada video yang lalu, tapi tak apa, saya teruskan saja. Ada mengatakan malam ke-21, ganjil 23, 25, 27, 29. Ada yang kata pada 27. Tak ada masalah. Masalahnya kalau tak buat. Tak biasa qiyam pada malam-malam tersebut. Pada malam-malam itu 10 malam terakhirlah minimum. Sangat elok kalau kita memperbanyakkan ibadah seperti membaca Al-Quran, berselawat, berzikir, memohon doa, minta diampunkan dosa. Sebagaimana kita diajarkan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bacakan doa itu banyak kali, ya. Imam Ahmad, Ibn Majah dan At-Tirmizi telah melaporkan sebuah hadis yang diterimanya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadanya doa yang diucapkan pada malam Lailatul Qadar, iaitu yang bermaksud, wahai Tuhanku, bahwasanya Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf, Engkau menggemari kemaafan, maka maafkanlah daku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni kalau seorang, fa'fu anna kalau ramai. Wallahu a'lam. Apakah niat untuk bersahur dan berbuka? Kita bincangkan juga perkara ini. Tak ada niat. Allah barik, bismillahirrahmanirrahim, Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu saja niat sahur dan juga niat buka puasa. Yang perlu niat dalam berpuasa ni, macam kalau solat kena niat, kalau puasa pun kena niat. Jadi niat berpuasa tu kita dah biasanya kita akan baca dalam buklet tu, nanti kita akan letakkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana fi hazi sanati lillahi ta'ala. Saja puasa esok hari, sahaja aku puasa
nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nanti kita muatkan dalam buklet kita insya-Allah, semoga ada manfaatnya. Kemudian kita dianjurkan untuk niat for the first night kita niat untuk sebulan, takut-takut terlepas harinya, kerana antara perlu kita buat pada berpuasa ni perlu kita berniat. Jadi niat untuk sebulan, nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi fardan fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku puasa bulan Ramadan kesemuanya. Jadi kalau terlepas hari-hari untuk puasa harian tu, niat harian tu kita terlepas, jadi kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi dah tercover. Wallahu taala alam. Kita jumpa lagi pada tazkirah ataupun peringatan yang lain. Kita kupaskan beberapa FAQ, frequently asked question Ramadan, di Facebook Masjid Al-Istighfar. Untuk kita teruskan melaksanakan amal sedekah, boleh menerusi yang tertera di bawah ini, PayNow ataupun bank transfer ataupun QR code. Masya-Allah, walaupun masjid tutup, Allah tetap berikan kita peluang untuk berkhidmat ataupun melaksanakan amalan bersedekah walaupun online. Wallahu taala alam. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.